Okay, Azim. Azim, kalau baca doa kan dah start ni. Hmm. Ya. Amin. Okey, amin. Terima kasih. Okey. Hari ni kita nak bincang sikit lah muka surat 91 buku aktiviti. Okey, tajuk dia satelit. Okey, tengok soalan 1A. Tandakan right bagi pernyataan yang benar tentang satelit. Okey. Satelit merupakan objek yang terdapat di dalam bintang atau dalam planet. Betul ke tak? Tak. Berikan salah? Salah. Okey. Yang kedua, satelit merupakan suatu objek yang mengorbit bintang atau planet. Betul. Ni nampak kat sini ada kan? Ni. Objek yang orbit planet atau bintang. So, nombor 2 tu betul. Okey, soalan B. Kena pasti jenis orbit satelit berdasarkan maklumat yang diberi. Okey, orbit yang mempunyai ketinggian sama atau lebih daripada 35,780 km. So, dia adalah orbit tinggi bumi. Okey, HEO atau HEO. Yang kedua, orbit yang mempunyai ketinggian 35,786 km dan satah orbit adalah pada satah khatulistiwa. Sudah? Ya, orbit geopegun. Okey, soalan C. Raja di bawah menunjukkan jenis-jenis orbit satelit. Okey, isi tempat kosong dengan orbit yang betul. Okey, yang pertama. Apa dia? Ketinggian 180 sampai 2000. Okey, orbit rendah bumi. Dapat tak? Dapat kan? Baik ni dapat? Dapat kan? Okey, yang kedua, ketinggian 2000 hingga 35,700 km. Orbit sederhana bumi. Okey, yang ketiga, ketinggian 35,786 km. Satah orbit condong pada satah khatulistiwa. Orbit? Ya, orbit geosegera. Segera. Okey. Uh, 92. Okey, 2A. Namakan bentuk orbit berikut. Bulatan sempurna. Ya. Okey. Yang kedua adalah elips. Okey. Soalan B. Raja di bawah menunjukkan kedudukan satelit pada orbit. Labelkan kedudukan apogee dan perigee. Tu adalah. So, yang belah kiri tu adalah perigee. Okey, yang sebelah kanan nak kecil tu adalah apogee. Okey, soalan C. Semakin semakin apa? Semakin tinggi. Ni. Ada jawapan sini. Semakin tinggi orbit satelit, semakin rendah halaju satelit. Okey, semakin tinggi orbit satelit, semakin rendah halaju satelit.
Okey, soalan D. Tuliskan benar atau palsu untuk pernyataan berikut. Kenderaan pelancar ialah kenderaan yang digunakan untuk menghantar satelit ke angkasa dengan menggunakan roket. Kenderaan pelancar. Benar. Okey, benar. Okey, yang kedua. Hanya terdapat satu cara untuk menempatkan kenderaan pelancar ke dalam orbit. Betul ke tak? Palsu sebab dia ada dua cara, iaitu pindah secara terus ke orbit dan juga orbit pindah Hohmann. Okey. So yang nombor 2 tu palsu. Okey, yang ketiga, kenderaan pelancar tidak boleh ditempatkan secara terus mengikut satu garis lurus. Boleh tak? Benar ke palsu? Kenderaan pelancar tidak boleh ditempatkan secara terus mengikut satu garis lurus. Palsu. Okey, nombor 4. Kenderaan pelancar yang diguna semula, RLV, boleh digunakan untuk beberapa kali. Bukan. Benar ke palsu? Benar. Guna semula, reusable. Okey, so dia boleh guna banyak kali. Okey. Okey, habis dah muka surat 92. Okey, so hari ni kita nak sambung. Okey, habis dah buku aktiviti. Sebelum tu. Okey, muka surat 97 buat lagi. Dah. Okey. Okey, so hari ni kita nak tengok. Hari tu kita berhenti dekat ni kan. Okey, keadaan sifar graviti. Okey, kamu boleh tengok muka surat, buku teks, muka surat 141. Okey, boleh rujuk dah. Okey, keadaan sifar graviti adalah keadaan yang tiada kesan ketara daya graviti dirasai. Okey, sebelum ni kalau kita duduk kat bumi, okey, kita boleh duduk, kita berdiri dengan elok disebabkan oleh tarikan graviti. Okey, Sakna. Okey, kita boleh duduk, kita boleh berdiri disebabkan oleh daya graviti bumi. Okey, kalau dalam keadaan sifar graviti ni, okey, keadaan yang tiada kesan ketara daya graviti dirasai. Sebab itulah orang tu boleh terapung. Okey, contohnya keadaan dalam aktiviti terjun udara dalaman ataupun indoor skydiving. Okey, peserta terjun udara dalaman akan terapung dalam udara dan merasai keadaan sifar graviti. Okey. Okey, seterusnya kita nak tengok. Okey, keadaan ini berlaku kerana daya tujahan yang dihasilkan oleh tiupan udara ke atas yang sangat kuat terhadap peserta tersebut adalah sama nilai dengan beratnya tetapi pada arah yang bertentangan. Okey, dia main ke depan, angin tu bertiup ke belakang. Jadi kekuatan angin tu sama berat dengan badan dia. Sebab itulah dia boleh terapung. Nampak ada hak yang duduk di bawah ni, mungkin angin tu kurang daripada berat badan dia, so dia duduk di bawah sikit. Ni hak ringan, dia duduk atas sikit. Okey, oleh itu tiada kesan ketara daya graviti dapat dirasai. Okey, ini dia buat macam simulation lah, macam keadaan yang depa nak rasa jika keadaan tiada graviti. Okey, apa dia? Ni. Okey, seterusnya kaedah menjejaki stesen angkasa. Okey, biasa dengar ada ISS, International Space Station. Biasa dengar tak? Biasa kan? Okey. Kat situ, okey, dekat sini, okey, ada depa buat uji kaji. Ada orang masuk. Okey.
Kekerapan ISS mengorbit bumi dalam tempoh sehari dapat dihitung dengan maklumat mengenai ketinggian orbit dan laju ISS. Okey, jadi ISS ni dia duduk di luar bumi. Maksudnya dia mengelilingi bumi supaya dia dapat bagi maklumat berkaitan dengan angkasa lepas. Okey, jadi macam mana kita nak tahu stesen angkasa lepas tu ataupun ISS ni, kita boleh tahu kedudukan dia. Kita boleh kira. Okey, kamu boleh tengok muka surat 241. Okey. Aktiviti 9.6. Okey, mengira kekerapan ISS mengorbit bumi dalam tempoh sehari. Okey, dia bagi tempoh orbit T sama dengan panjang orbit bahagi dengan laju satelit. Okey, daripada situ kalau kita tahu laju satelit tu berapa, okey, lepas tu kita tahu panjang orbit dia. Okey, kamu boleh tengok muka surat 241 aktiviti 9.6. Okey, kekerapan ISS mengorbit bumi dalam tempoh sehari. Okey, dalam sehari berapa saat bahagi dengan tempoh orbit T. Okey, jadi kat situ kita boleh kira lah. Okey, untuk pengetahuan kita sahaja. Okey. Okey, seterusnya tak pilih. Okey, kesan perkembangan pesat dalam teknologi angkasa lepas. Okey, bila dah teknologi ni berkembang, okey, kita boleh tengok ataupun kita boleh kaji angkasa lepas. Okey, maka akan berlakunya bahan buangan di angkasa lepas ataupun space junk yang semakin bertambah. Sebab space junk ni contohnya macam satelit. Okey, contohnya satelit, orang kata apa? Satelit yang rosak. Okey, dia tak akan dikembalikan ke bumi, dia akan orang kata apa, buang dekat angkasa lepas. Okey, tu nama dia space junk. Okey. Peningkatan aktiviti penyelidikan dan pembangunan yang akan menyebabkan space junk ni. Okey. Okey, satu lagi saya nak cakap, kalau kamu nak tengok macam mana orang kata apa, dekat ISS ni, okey, kamu boleh tengok cerita Geostorm, cerita orang putih. Okey, ejaan dia Geostorm. Okey, kamu boleh search lah cerita tu. Okey, cerita tu dia cerita pasal macam mana dekat ISS, okey, depa dapat maklumat dekat ISS, lepas tu depa hantar dekat bumi. Geostorm tu orang kata apa? Kejadian bencana, okey, yang akan berlaku dekat bumi. Seronok cerita tu, boleh tengoklah. Geostorm, Geostorm. Okey. Okey, tu selingan je lah. Okey, seterusnya kita nak tengok space junk ni. Okey, bahan buangan di angkasa lepas yang semakin bertambah. Okey, merupakan satelit yang tidak berfungsi, bahagian ELV yang telah digunakan. Ini roket tadilah, kenderaan pelancar tu. Okey, serpihan satelit yang dihasilkan daripada pelanggaran antara satelit, roket yang habis dibakar dan sebagainya. Okey, kan kita tahu sebelum ni kalau kata angkasawan, depa nak pi ke angkasa lepas, okey, depa naik roket. So, roket tu mula-mula dekat bumi tu besar, lepas tu bila sampai dekat angkasa lepas jadi kecil. Okey, jadi bahan buangan daripada roket tu yang akan menyebabkan space junk. Okey. Okey, seterusnya menurut pemerhatian dibuat oleh pihak pemantau space junk dari NASA, 95% daripada beribu-ribu objek buatan manusia pada orbit rendah bumi merupakan bahan buangan di angkasa lepas. Semakin banyak space junk, semakin tinggi risiko pelanggaran satelit dengan space junk. Okey, nampak ni? Berlambak sangat kan? Jadi kalau banyak sangat bahan buangan ataupun space junk, maka dia boleh berlanggar dengan satelit. Sebab itulah satelit boleh rosak. Okey, hal ini juga menerangkan bahawa satelit cuaca ataupun GEOS lazimnya berubah orbitnya beberapa kali supaya dapat mengelakkan pelanggaran dengan space junk. Okey, jadi satelit ni, okey, satelit cuaca ni bila dia berubah orbit dia, okey, saintis dekat bumi yang akan ubah orbit dia sebab dia tak mau bagi berlakunya pelanggaran. Okey. Okey, peningkatan aktiviti penyelidikan dan pembangunan. Okey, kemajuan dan perkembangan dalam teknologi angkasa lepas telah meningkatkan aktiviti penyelidikan dan pembangunan dalam pelbagai bidang seperti kesihatan manusia, respon terhadap perubahan dan bencana cuaca,
teknologi inovatif baharu, pendidikan global dan perkembangan ekonomi angkasa lepas. Okey, yang ni last sekali. Okey, 9.2. Okey, sistem penentu sejagat Global Positioning System GPS. Okey, muka surat 243, buku teks. Biasa dengar ada GPS? Dengar? Okey, apa fungsi dia? Apa fungsi dia? Apa tak? Positioning. Kita nak cari kedudukan. Okey, kedudukan. Okey, so sistem penentu sejagat ataupun GPS merupakan suatu sistem navigasi yang memberi maklumat tentang lokasi dan masa kepada penggunanya dalam semua keadaan cuaca. Okey, nampak ni? Okey, dalam setiap ni dia ada GPS. Okey. Okey, bagaimana GPS berfungsi? Okey, dia ada 3 segmen iaitu segmen kawalan, segmen angkasa dan segmen pengguna. Okey, kamu boleh tengok buku teks muka surat 243. Okey, ni segmen pengguna. Maksudnya inilah macam telefon lah, contoh telefon kita kan. Okey, segmen pengguna. Okey, dia akan hantar daripada segmen kawalan ni, okey, dia akan hantar kepada segmen angkasa. Okey, segmen angkasa akan patah balik kepada segmen pengguna. Okey, maksudnya bila adanya signal ataupun maklumat, okey, segmen kawalan ni akan hantar kepada segmen angkasa. Okey, segmen angkasa dia akan detect maklumat. Okey, dia nak tahu kedudukan mana. Okey, aku dah dapat, okey, aku bagi balik kat sini. Okey, jadi segmen pengguna akan terima. Okey, dia ada 3 segmen. Kawalan, angkasa dan juga pengguna. Okey, kita tengok satu-satu. Segmen kawalan terdiri daripada stesen kawalan utama, okey, stesen kawalan utama alternatif, antena arahan dan kawalan serta stesen pengawasan. Okey, isyarat yang diterima oleh stesen pengawasan dari satelit GPS dihantar ke stesen kawalan utama yang akan menjanakan mesej navigasi di bumi. Okey, jadi segmen kawalan ni macam tadilah. Okey, dia akan hantar kepada satelit GPS, okey, kepada sistem kawalan utama yang akan bagi mesej dekat bumi. Okey. Okey, segmen kawalan dan segmen angkasa dalam GPS. Okey. Stesen kawalan utama, okey, dia akan hantar maklumat dekat segmen angkasa. Okey, lepas tu segmen angkasa akan patah balik kepada stesen pengawasan. Okey, lepas tu akan pergi balik kepada segmen kawalan. Okey. Kalau ada soalan boleh tanya nah. Okey, segmen kawalan pula. Okey. Antara maklumat dihantar dari antena bumi ke satelit GPS termasuklah posisi satelit GPS, faktor pembetulan waktu pada jam satelit GPS, data atmosfera dan juga almanak. Okey, boleh tengok muka surat 244 dalam buku teks. Okey. Okay, seterusnya, segmen angkasa terdiri daripada rangkaian satelit. Okey, satelit GPS mengorbit bumi pada ketinggian orbit 20,000 km. So, dia adalah orbit apa dah? 20,000? 20,000 km. Dia pakai orbit. Cepat. Bentuk dia apa? Elips kan? 20,000. So, dia adalah GSO. Okey, geosynchronous orbit ataupun orbit geosegerak GSO. Okey, orbit satelit GPS sahaja dikenali sebagai orbit separuh segerak bumi. Okey, dengan tempoh orbit lebih kurang 12 jam. Okey, so kalau segmen kawalan tu dia daripada bumi, kalau segmen angkasa dia duduk dekat angkasa lepas dia berkaitan dengan satelit. Okey. Segmen angkasa, okey, dalam GPS kurang-kurangnya 4 buah satelit GPS dapat dilihat pada sudut 15 darjah
atau lebih daripada paksi ufuk pada setiap masa dari semua lokasi di bumi. Okey, nampak dia ada sekurang-kurangnya 4 satelit. Okey. Ada orang duduk kat sini. Contohnya dekat Malaysia. Okey, dia dapat satelit kat sini 2, 3, 4. Okey, antara maklumat yang dihantar dari satelit GPS ke alat penerima GPS termasuklah posisi satelit GPS dan masa isyarat itu dihantar. Okey. Seterusnya, segmen pengguna. Pengguna GPS merupakan siapa sahaja yang menggunakan alat penerima GPS seperti telefon pintar. Lokasi bagi satu tempat dapat ditulis dalam dua jenis format penulisan seperti yang berikut. Okey, dia guna darjah minit saat dan juga darjah desimal DD. Okey. Okey, koordinat GPS ditulis dalam DMS dan DD. Arah timur dan barat pada koordinat GPS dalam format DMS berdasarkan garisan Greenwich. Okey. Ni contoh dia. Okey, koordinat GPS. Okey, kalau daripada dia search daripada planetarium negara. Okey, kalau dalam DMS, okey, yang ni apa? 3 darjah. Okey, 08 minit 22.04 saat. Okey, DMS. Okey, kalau DD, ini desimal. Okey, 3.13956. Okey, kamu boleh check dekat kamu punya orang kata Waze boleh, Google Map pun boleh. Okey, kalau kita nak pergi satu tempat tu, okey, dia akan tunjuk. Okey, dia akan tunjuk kedudukan tu. Okey, tak kisahlah sama ada atas ni ataupun bawah. Okey, nilai positif mewakili latitude pada hemisfera utara. Okey, nampak positif. Okey, yang ni pula, yang ni latitude. Latitude yang ni, belah sini. Okey, kalau bumi bulat, okey, dia bahagian sini. Longitude yang bahagian atas bawah tu. Okey, nilai positif mewakili longitude ke timur garisan Greenwich. Okey, kalau kita nak tengok kedudukan Copacabana ataupun di Rio de Janeiro. Okey, dia guna apa? Nampak? Nilai negatif mewakili latitude pada hemisfera selatan. Okey, hemisfera utara atas, hemisfera selatan bawah. So, Rio de Janeiro ni duduk belah hemisfera selatan. Okey, nilai negatif mewakili longitude ke barat garisan Greenwich. Okey, ini untuk kamu punya pengetahuan sajalah. Okey. Okey, kegunaan GPS digunakan untuk tujuan navigasi dalam pelbagai jenis pengangkutan seperti pengangkutan darat, laut, udara dan angkasa. Lepas, okey, contohnya kita pakai Google Map dan juga Waze. Kan? Itulah kita nak cari kedudukan tu. Okey, kedudukan satu tempat tu. Okey, ni daripada screenshot Google Map dan Waze. Okey, kamu boleh tengoklah kita nak pergi mana. Okey, lepas tu selalunya dia akan tunjukkan sini lah. Masa kita search tu dia akan tunjuk. Okey, kat sini berapa darjah, berapa minit, berapa saat kedudukannya. Okey, berdasarkan data daripada GPS. Okey. Habis dah bab 9. 93. Muka surat 93. Okey, soalan 3A. Antara berikut yang manakah merupakan contoh bahan buangan di angkasa lepas? Okey, bulatkannya. Apa dia? Roket yang habis dibakar. Okey, lagi? Ya, non-functioning satelit. Satelit yang tidak berfungsi. Lagi? Ya, betul. Okey, satelit yang tidak berfungsi, bahagian kenderaan pelancar yang telah digunakan dan roket yang habis dibakar. Kalau sisa makanan angkasawan? Oh.
Tak, mereka ada dekat tempat buangan mereka sendiri. Okey. Okey, seterusnya soalan B, nyatakan benar atau palsu pada pernyataan berikut. Satelit semula jadi merupakan satu contoh bahan buangan angkasa. Satelit semula jadi tu apa? Bulan. Dia bahan buangan angkasa tak? Tak, bukan. Okey, so yang tu adalah salah ataupun palsu. Satelit cuaca boleh mengubah orbitnya untuk mengelakkan pelanggaran dengan bahan buangan angkasa. Benar. Okey. Bahan buangan angkasa tidak akan mempengaruhi satelit. Palsu. Okey. Peningkatan bahan buangan angkasa akan meningkatkan pelanggaran satelit dengan bahan buangan angkasa. Benar. Okey, so palsu, benar, palsu dan benar. Okey, soalan C. Raja di bawah menunjukkan angkasawan yang berada dalam keadaan terapung. Lengkapkan pernyataan berikut untuk menerangkan keadaan tersebut. Okey, apa dia? Nampak tak? Dia terapung kat situ. Yang tu keadaan apa? Ya, sifat graviti. So, sifat graviti menyebabkan keadaan di atas. Okay, sifat graviti adalah keadaan yang tiada kesan ketara graviti. Okay, sifat graviti menyebabkan keadaan di atas. Sifat graviti adalah keadaan yang tiada kesan ketara graviti. Dapat? Okey. Okey, seterusnya muka surat 94. Soalan 4A. Pada rajah di bawah, labelkan 3 segmen utama yang terdapat dalam sistem penentu sejagat dengan menggunakan perkataan yang diberi. Okey, satu tu. Segmen angkasa. Okey, satu tu segmen angkasa. Okey, yang kedua, segmen pengguna. Yang ketiga, segmen kawalan. Ya. Soalan B. Lengkapkan peta bulatan di bawah dengan menyatakan maklumat yang boleh diperoleh melalui aplikasi Waze. Apa dia? Waze bagi apa? Waze bagi apa? Kedudukan. Yang pertama, kedudukan semasa pengguna. Tulis dalam bulatan tu. Tulislah. Kat mana-mana. Okey, yang pertama, Waze dia akan bagi apa? Maklumat dia akan bagi kedudukan semasa pengguna. Contohnya kalau kita duduk dekat sini. Okey, duduk kat Padang Serai, berapa dia punya koordinat GPS dia. Macam tu contoh. Okey, kalau duduk kat Mahat, berapa dia punya kedudukannya. Jadi, orang ni boleh tahu lah kedudukan kita kalau dia search kita lah. Okey. Okey, yang kedua, waktu ketibaan destinasi. Waktu ketibaan destinasi. Maksudnya kalau kita search, okey, daripada Padang Serai nak pergi ke Mahat. Okey, dalam masa 20 minit dia bagi kan. Kalau kita on Waze kan, dia akan bagi kan berapa estimate time arrival kan, ETA tu kan. Okey, berapa dalam masa sejam ke sampai. Daripada kedudukan kita tu lah. Okey, yang ketiga, keadaan trafik semasa. Keadaan trafik semasa. Keadaan trafik semasa. Maksudnya? Okey, kalau kata kita nak pergi satu tempat tu, kita tengok dulu. Okey, kalau kata ada jalan tu warna merah, so ada tu yang ada jam kan, betul tak? Kita boleh tengok kamu pun semua reti kan nak baca Waze kan ataupun Maps kan, Google Maps kan. Okey, yang keempat, kemalangan jalan raya. Kemalangan jalan raya. Okey, yang pertama kedudukan semasa pengguna. Yang kedua, waktu ketibaan destinasi. Yang ketiga, keadaan trafik semasa. Yang keempat, kemalangan jalan raya. Okey, yang tu yang Waze akan bagi maklumat dekat
dekat kita. Okey, siap dah muka surat 94. Okey, seterusnya pi kepada 98. 98. Muka surat 98, buku aktiviti. Okey, soalan 2. Semua ada buku kan? Semua ada kan? Okey. Okey. Okey, soalan 2. Raja 2 menunjukkan contoh koordinat GPS. Okey, yang ni dia bagi dalam bentuk DMS, darjah, minit dan saat. Okey. Apakah jenis format bagi koordinat GPS tersebut? DMS ataupun darjah, minit dan saat. Okey, boleh tulis dua lah, DMS ataupun kami tulis dalam bentuk penuh, darjah, minit dan saat. Okey, mengapakah GPS dianggap penting pada zaman sekarang? Okey, 2 markah. Apa dia? Dia apa? Dia bagi maklumat tepat tentang lokasi dan masa kepada pengguna. Okey, memberikan maklumat yang tepat tentang lokasi dan masa kepada penggunanya. Memberikan maklumat yang tepat tentang lokasi dan masa kepada penggunanya. Okey, soalan C. Apakah contoh aplikasi navigasi yang menggunakan koordinat GPS? Apps. Jom. Waze lagi? Google Maps. Itulah syok. Apa punya buku teks lah ni. Dia ikut orang kata apa? Teknologi hak lah ni. Okey, D. Sekiranya anda ingin melancong ke negeri lain, adakah anda akan menggunakan aplikasi navigasi? Wajarkan pendapat anda. Nak guna tak? Kalau kita nak pergi satu tempat, kita tak tahu lagi tempat tu. Mesti kita, okey, sebelum tu, mesti kita akan check dulu. Okey, kita nak pergi, kata nak pergi Teluk Batik. Okey, pantai Teluk Batik kan? Okey, kita apa? Search dulu. Okey, pantai Teluk Batik, Perak. Okey, dia akan tunjuk. Okey, berapa masa yang dia bagi nak sampai. Lepas tu tengok trafik jam ke tak. Lepas tu, kat mana kedudukan dia. Kan? Okey, so, jadi wajarkan pendapat anda. Kamu nak guna tak? Okey, kamu boleh jawab ya. Okey, markah yang pertama jawab ya. Sebab apa? Sebab maklumat boleh diperoleh. Ya, kerana maklumat boleh diperoleh seperti masa tiba di destinasi, kerana maklumat seperti masa tiba di destinasi, masa tiba di destinasi dan keadaan trafik semasa, masa tiba di destinasi dan keadaan trafik semasa boleh diperoleh dengan mudah. Ya, kerana maklumat seperti masa tiba di destinasi dan keadaan trafik semasa boleh diperoleh dengan mudah. Okey, kalau tak dapat tak apa, nanti boleh tengok balik video yang ustazah yang kita belajar hari ni lah, nanti saya share dalam grup Okey. Okey, siap dah. Bab 9. Okey, jadi soalan objektif tu tolong buat
soalan objektif muka surat 95 dengan 96. Okey, boleh buat. Okey, sebelum tu ada soalan tak? Habis dah bab 9 ni. Ada soalan? Okey, soalan koordinat GPS ni masuk Python. Okey, dia tak suruh kamu cari koordinat dia. Dia akan bagi koordinat. Lepas tu macam soalan 098 tu lah. Dia bagi koordinat. Lepas tu dia suruh kamu habaq balik apa dia koordinat dia. Macam tu lah. Dia takkan tanyalah negara ni kat mana. Negara mana yang mewakili koordinat tu. Tak lah. Dia cuma bagi koordinat tu. Okey, lepas tu dia tanya soalan bawah tu. Pasal GPS dia lah. Okey. Maksudnya koordinat tu kamu kena hanya tahu sajalah. Okey, dia ada dua bentuk iaitu DMS dan juga DD. Kalau DMS darjah, minit dan saat. Okey, kalau DD desimal kan. 3.1 berapa kan. Macam tu je lah. Okey. Masuk tak kisahlah maksudnya. Tapi dia masuk dia tanya soalan macam tu je. Okey. Ya. Almanac. Okey. Okey, itu lebih kepada orang kata data lah. Data kumpulan data. Contohnya dia kata almanac angkasa lepas kan. Contohnya data daripada cuaca. Okey, lepas tu bila bulan mengambang, bulan penuh kan, full moon. Okey, lepas tu kawasan pertanian kat mana. Almanac tu orang kata satu benda untuk maklumat yang dekat angkasa lepas. Macam tu. Macam kata folder lah, folder lebih kurang macam tu. Okey, almanac ni bahasa orang putih sebenarnya, bahasa bahagian astronomi lah. Okey. Okey, ada soalan lagi? Kita ada 10 minit lagi. Dia pendek je, kamu kena tahu pasal satelit. Okey, lepas tu dekat bawah satelit tu dia ada dia punya orbit dia. Okey, kamu kena kenal pasti kalau satelit tu duduk dekat orbit ni dia nama orbit apa. Okey, dia ketinggian orbit tu berdasarkan nama orbit tu berdasarkan kepada ketinggian satelit. Okey, yang kedua belajar pasal okey, sebelum tu macam mana kita nak launch vehicle untuk kita letak satelit dekat orbit kan, dia ada dua kan. Okey, lepas tu kita tengok kepada GPS. Okey, fungsi GPS. Okey, dia ada berapa segmen? Dia ada 3 segmen kan, segmen kawalan, segmen angkasa dan juga segmen pengguna. Okey, guna dia untuk apa? Untuk bagi kedudukan. Okey, lepas tu bagi keadaan trafik kan. Okey. Dan juga kita boleh tahu pasal cuaca. Okey. Okey, habis dah bab 9 yang tu sahaja.